Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah untuk menuju Allah. Jalan yang sunyi, jalan yang sepi, jalan untuk kita kembali. Islam dan iman, itulah tujuan. Kabarkan berita ke seluruh alam, akhlak yang mulia, cerminan syiarnya, selamat kita selamanya. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah untuk menuju Allah. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah menuju Ud'u, serulah. Maknanya ini ayat perintah. Allah perintahkan kita menyeru manusia. Kepada siapa? Ila sabili rabbika, kepada Tuhan, kepada jalan Allah. Jadi perintah membawa manusia, perintah berdakwah ini, perintah mengajak, menyeru, sudah lama Allah perintahkan kepada kita. Cuma kita ada yang buat, ada yang tidak buat. jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah untuk menuju Allah. Jalan yang sunyi, jalan yang sepi, jalan untuk kita kembali. Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan yang ni, silaturahim ataupun tali kasih sayang. Solatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, nescaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah untuk menuju Allah. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah menuju Allah. Perintah ini bukan hanya perintah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini perintah kepada semua orang yang pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Apa khabar Malaysia? Apa khabar anda semua? Apa khabar anda yang sentiasa mengikuti siaran langsung ataupun live Hati Murni? So, apa khabar kepada anda? Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah. Saya pun masih dalam keadaan sihat, Alhamdulillah. Walaupun semalam diuji dengan semua yang sangat-sangat teruk. Okay. Pagi tadi pun bangun je tidur. Okay. Kena sakit gigi pula. Kan? Kena sakit gigi pula. Lepas tu, Alhamdulillah sekarang dah elok, Alhamdulillah. Okay, right. So, apa khabar anda semua? Saya nampak ramai yang komen. Okay, ramai yang komen daripada tadi. Saya nampak ada Syazwani. Okay, saya nampak Ustazah Siti Kharijah Mohni. Okay, untuk makluman semua minta maaf. Okay, pagi tadi saya dapat panggilan daripada Ustazah Siti Kharijah. Okay, untuk saya sebenarnya saya tak layak sebenarnya untuk duduk dekat kerusi Ustazah Siti ni. Okay, so saya dapat panggilan untuk saya gantikan beliau. Okay, kerana beliau ada mengalami masalah teknikal sikit. Okay, so saya terpaksa untuk menggantikan. Saya pegang amanat yang diberikan, insyaAllah. So saya berharap hanya okey saja okey. Mungkin anda tak selesa dengan saya, mungkin dah biasa dengan Ustazah Siti. Okey, tiba-tiba pagi ni bersama dengan saya pula. Okey, siapa saya? Saya Awis Yusof selaku tim Hati Murni Islamic Private School. Correct, so saya tanggungjawab saya di Hati Murni. Mungkin Ustazah Siti adalah founder okey di Hati Murni, tapi saya tanggungjawab saya di Hati Murni adalah memastikan Hati Murni dapat membantu seluruh orang, seluruh manusia, orang Islam di dalam Malaysia ni, insya-Allah. Seluruh semua, tak kira ibu bapa, kanak-kanak, remaja, dewasa, semua kita nak bantu untuk mereka dapat okey pembelajaran ataupun pembelajaran dari segi agama, insya-Allah. Okey, so thank you kepada anda yang sedang menonton. Saya nampak ada Nisah Yusof, Puan Nisah Yusof. Saya nampak Nur Rashidah Osman. Saya nampak Aisyah Zahriman, thank you. Kepada Hati Murni Tercanis, Waalaikumsalam. Okey. Kepada Aisyah Zahriman pun, Waalaikumsalam. Nas Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya nampak Nur Hamidah Muhammad, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join. Kepada Muhammad Amirul Hakimi. Okey, Nur Sufia Atira, thank you. Okey, saya nampak lagi siapa kat situ? Okey, tu je. Okey, so Alhamdulillah bertemu sekali lagi bersama dengan saya. Okey, malam tadi dah jumpa saya dah jam 8 malam. Okey, ni pagi ni jumpa lagi sekali bersama dengan saya. Tapi hari ini sangat-sangat special kalau anda pun sedang baru je lepas menonton satu video pendek, video ringkas. Okey, tapi dalam ringkas, dalam pendek video tu tapi penuh dengan tak tahulah, bila saya tengok tadi tu saya jadi macam wow, hebatnya. Okey. So itu adalah ustaz ataupun guest yang kita nak jemput pada hari ini untuk beliau kongsikan kepada kita semua. Okey, kongsikan kepada kita semua apakah pengalaman beliau, macam mana beliau handle benda tu. Okey, untuk makluman anda semua, ustaz ni, okey, ustaz yang saya nak jemput ni adalah telah mengislamkan, okey, telah mengislamkan ramai sangat, okey, saudara baru kita. Okey, macam semalam lah saya dapat makluman, kemarin sebenarnya saya dapat makluman yang beliau dah dapat Islamkan 1,003 orang. 1,003 orang. Okey, tiba tadi saya berbual je tadi bersama dengan beliau, dengan Ustaz Azul pun kita berbual sebelum kita nak start. Okey. Malam tadi dia dah tambah seorang lagi yang beliau dah Islamkan. Okey. So sekarang total 1,004 orang yang ustaz ni, okey, nama beliau adalah Ustaz Muhammad Fadli Yusof yang telah mengislamkan saudara baru kita. Memang sangat-sangat wow. Okey, memang sangat-sangat wow. Saya pun macam ush, hebatnya kan, nampak? So itu adalah kelebihan yang beliau ada, yang beliau boleh buat. Okey, banyak besar sangat pahala. Okey, so selamat thank you kepada Nur Fahana Ambiang, Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdul Fattah, Waalaikumsalam. Kepada Nasya Syakira, Waalaikumsalam. Okey, so saya nak jemput ni guest kita ni, tetamu jemputan kita ni, ustaz yang saya ceritakan ni, saya nak jemput. Okey, so siapa yang kat sini dah ready, yang tak sabar nak dengar perkongsian daripada beliau, sila komen ready talk show. Siapa yang dah tak sabar, siapa yang dah ready nak dengar perkongsian daripada Ustaz Muhammad Fadli Yusof ini, sila komen ready talk show. Ramai komen baru saya jemput. Kalau tak saya tak jemput, saya je bercakap sampai habis. Sila komen ready talk show untuk saya jemput
kita punya guest pada hari ini, tetamu jemputan kita pada hari ini, ataupun ustaz yang sangat-sangat hebat lah bagi saya, Ustaz Muhammad Fadli Yusof. Okey, sila komen ready talk show. Okey. Thank you kepada Nurul Fana Salim. Saya nampak, oh thank you Muhammad Izwan ready dah. Alhamdulillah. Ready talk show. Sila komen ready talk show. Saya nampak Ustaz Siti Khadijah, thank you. Okey, Ana Fahana Ambiang, thank you. Hidayah Abdul Aziz, thank you. Dan yang lain-lain sila teruskan komen. Saya nak tengok kesungguhan anda. Anda betul-betul nak tahu ataupun tidak. Nak dengar betul-betul ataupun tidak perkongsian daripada Ustaz ini. Okey. Thank you pada Puan Nurul Hidayu. Thank you pada Nur Fahana Ambiang. Okey. Thank you pada Aisyah Jariman, Nisa Yusof. Thank you. Okey, good. Saya pun nak teruskan kepada tetamu jemputan kita. Okey, dipersilakan Ustaz Muhammad Fadli Yusof. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah saya. boleh dengar? Ya. Dan Ustaz, saya tadi tengok video Ustaz tu macam saya macam tergamam tau, teruja sebenarnya. Macam wow. Masya-Allah. Betul-betul ni lah, kita pun macam ni kan, tak mampu nak buat macam tu. So bila ada orang-orang yang boleh untuk mengislamkan saudara-saudara baru kita ni, okay, alhamdulillah sangat. Okay Ustaz, ramai nak kenal Ustaz. Sila kenalkan diri Ustaz sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara Ustaz Awis, terima kasih. Ya, Ustazah Khadijah juga, terima kasih. Hati murni, terima kasih kerana menjemput saya. Nama saya Muhammad Fadli bin Yusof. Ya, saya asal orang Perak lah. Ya, lahir di negeri Perak, menetap di Kuala Lumpur. Dan berdakwah yang saya fokus ialah di kawasan pedalaman negeri Sabah. Satu daerah namanya Pensiangan. Pensiangan ni letaknya sempadan Kalimantan. Sempadan ya dengan Indonesia. Ya. Ustaz asal Perak Perak kat mana Ustaz? Asal di Lumut, Perak. Lumut Perak. Saya pun mak Perak juga Ustaz, di Greek. Greek Perak. Oh, Greek jauh tu. Okay, Ustaz, sekarang Ustaz berada di Kuala Lumpur. Okay, itu ada sebut sedikit dulu Ustaz. Thank you Ustaz. Okay, so Ustaz, semalam ataupun kemarin saya dapat berita yang Ustaz dah Islam baru kita 1,003 orang. Tapi tadi pagi ni saya baru dapat berita baru malam tadi ada penambahan seorang lagi Ustaz. Betul? Ya, betul. 1,004 orang. Betul. 1,004. 1,004 orang. Ya. Saya macam tergamam Ustaz sebenarnya. Sangat ramai. Ya. Itu besar sebenarnya. Kepada anda semua tengok, bayangkan, okey, Ustaz Muhammad Fadli dah berjaya mengislamkan sahabat baru kita. Okey, malam tadi tambah seorang, cukup 1,004 orang. Okey, mungkin hari ni ada lagi, mungkin esok ada lagi insya-Allah. So kita sama-sama. Insya-Allah ada lagi. Okey Ustaz, saya terus kepada soalan kita yang pertama lah Ustaz, boleh Ustaz? Ya, boleh. Okey, sejak bila Ustaz dah mula aktif? Sejak bila Ustaz mula bergerak aktif dalam misi ni? Apa sebab ataupun penyebab yang bawa Ustaz untuk bergerak aktif dalam perkara-perkara macam ni ataupun misi macam ni? Apa menyebabkan Ustaz buat benda ni? Baik, terima kasih ya. Saya mula berdakwah dari umur belasan tahun. Ya, di bangku sekolah lagi, ya. Atas dorongan sebenarnya daripada ibu saya. Daripada kecil-kecil lagi memang saya yakin atas pesanan-pesanan, nasihat-nasihat ibu saya itu nakkan saya ni menjadi seorang pendakwah, ya. Malah arwah ibu saya pernah pesan, dia kata waktu tu saya memang kecil lagi dan belum faham lagi waktu itu. Dia kata kalau kamu dapat mengislamkan seorang orang kafir, pahalanya seperti membunuh 70 orang kafir dalam perang fisabilillah. Wallahu a'lam lah dari mana sumber, saya pun tak bertanya waktu itu ya. Jadi
dah besar saya mula berfikir, kenapa kita nak bunuh 70 orang? Lebih baik kita dakwah supaya dia masuk Islam. Sebenarnya itu maksud ibu saya, jangan bunuh orang, jangan berperang macam tu kecuali diperangi, ya. Dan paling utama Islamkan. Jadi dari sanalah saya mula timbul satu minat, ya. Memang arwah datuk saya, arwah moyang saya pun semuanya dulu pun pendakwah, ya. Kalau orang-orang lama di Ipoh tu boleh kenal lah, boleh tahu sejarah-sejarah mereka. Orang pertama yang saya Islamkan pada tahun 1985. Waktu itu umur saya baru 18 tahun. Wow. Ya, umur 18 tahun. Orang yang saya Islam tu umurnya 19 tahun. Tua setahun daripada saya. Alhamdulillah, ya. Dia pun sekarang dah jadi ustaz, dah Islamkan ramai orang juga. Subhanallah, Ustaz. Ya. Jadi nak kata mula misi yang kita namakan misi syahadah ini, saya mulakan pada tahun 2011, ya. Setelah berdakwah yang lama daripada tahun 85 tu sampailah 2011 itu, ada sesuatu yang mendorong saya untuk pergi ke kawasan pedalaman di negeri Sabah itu. Nama tempat tu Pensiangan, ya. Itu ada peristiwa yang personal lah saya yang berlaku di depan Kaabah, ya. Itu kalau ditanya baru saya cerita. Jadi saya terdorong pergi ke sana, dan memang orang kata pergi selai sepinggang lah, tak ada apa-apa. Saya dengan isteri berdua saja masuk ke kawasan pedalaman. Pertamanya pada malam nisfu Syakban tahun 2011 tu, 1431 Hijrah tak silap saya, ya. Maknanya dah 9 dekat 10 tahun dah juga, 9 tahun lebih lah, ya. Jadi itulah permulaan, dan waktu itu tidak ada nama misi syahadah. Nama misi syahadah ni bila masjid yang pertama yang setelah kita Islam ke orang, didik, bimbing mereka, ajak mereka tebang kayu balak, bina masjid sendiri sebagainya. Terbina saja masjid tu walaupun belum siap, kita dah mula sembahyang. Dalam sembahyang yang pertama itu, di sana ada satu hamba Allah naik ke masjid dan minta saya ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dari peristiwa itulah baru saya umumkan masjid kita ni nama Masjid Asy-Syahadah, dan misi kita ni barulah dapat nama misi syahadah. Maknanya 2 tahun lebih yang sebelum itu misi tanpa nama, ya. Sebab ini bukan perancangan kita, saya bukan plan, saya nak buat satu mission, ya. Biasa kita kalau nak pergi mana-mana mesti ada planning, ya. Ada nama program kita tu apa. Saya tak adalah begitu. Sebab saya lebih buat atas kapasiti peribadi bersama dengan isteri dan anak-anak pada awalnya. Begitulah cerita. Bersama isteri dan anak-anak masa tu kan. Subhanallah, Ustaz. Ya. Cukup menarik cerita Ustaz tu. Memang macam tu rupanya. Okey. So Ustaz, mungkin ramai lah nak tahu, sebab mungkin ramai juga antara kita yang ada keinginan. Mungkin orang ada ramai-ramai kawan yang bukan Islam. So mungkin dia ada macam terdetik dalam hati mereka nak mengislamkan mereka, contohlah kan, nak ada kawan pun. Ada juga galangan orang ramai, mereka yang sedang menonton ni pun ada keinginan macam Ustaz nak mengislamkan orang kan. So pahala dia sangat-sangat besar. So mungkin Ustaz boleh kongsikan macam manakah cara Ustaz mendekati mereka ni? Ustaz, silakan. Ya. Baik. Yang pertama sekali sebelum kita nak berdakwah, ya, kena ubah dalam fikiran kita daripada bukan Islam tu kepada belum Islam. Ya, ada beza, ya. Non-Muslim kepada not yet Muslim. Begitu. Kenapa saya letak begitu? Semua anak saya ke, murid-murid saya ke, semua saya akan pastikan mereka berfikir begitu. Berdakwah kepada mereka yang belum Islam, maksudnya yang belum kenal kepada Allah. Ya. Kalau kita bukan Islam, awal-awal lagi kita dah reject. Kita tak mau. Bukanlah.
Ya. Kalau belum, insya-Allah satu hari dia akan dapat hidayah dan memeluk Islam. Ya, satu yang penting kita kena faham dalam dakwah dan sentiasa kena pegang perkara itu. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Selagi kita pegang, kita boleh usaha, kita ada kepakaran, kita ada kelebihan, boleh mengislamkan orang, selagi itu kita gagal. Ya, kita tak boleh ke mana. Sebab apa? Kita dah meletakkan usaha itu pada diri kita. Kita berusaha kerana perintah Allah. Kita berdakwah kerana perintah Allah. Ya. Allah lah yang memberi hidayah dan Allah memberi hadiah pula kepada kita, iaitu kita mendapat seorang saudara yang baru dalam Islam dan kita juga mendapat pahala yang dijanjikan syurga di akhirat. Ya, itu awal-awal sebelum kita nak masuk, nak berdakwah, nak bertemu dengan orang, kena mindset tu kena bagi betul. Begitu. Kemudian berdakwah tujuannya adalah nak perkenalkan manusia kepada Tuhan, perkenalkan manusia kepada Allah yang Maha Esa, dan kemudian perkenalkan mereka kepada Rasul, utusan Tuhan, utusan Allah, kepada Rasulullah SAW. Selama ni kita kebanyakan kita berdakwah, kita nak menyebarkan, nak perkenalkan Tuhan ke nak menyebarkan Islam. Ustaz selalu kita dalam fikiran kita, ya, sebelum saya jawab soalan ini. Biasanya orang nak menyebarkan Islam. Kita sebar Islam atau perkenalkan Tuhan? Yang mana yang ada dalam fikiran kita? Biasanya selalunya ya, selalu menyebarkan Islam lah, ya. Kita nak Islamkan orang tu. Sedangkan Islamkan orang tu bukan hak kita. Itu hak Allah. Ya. Tugas kita perkenalkan dia kepada Tuhan, perkenalkan dia kepada Allah sampai dia terima Allah itulah Tuhan dia. Allah itulah, dia rasa, dia yakin betul Allah itulah yang mencipta dia. Dia sangat memerlukan kepada Tuhan dalam setiap turun naik nafas dia. Yang itu bila dia dah yakin begitu, barulah kita beritahu pada dia, selain daripada kamu mesti mengenal Allah, yakin kepada Allah, kamu juga mesti yakin kepada Rasulullah SAW, pada Nabi Muhammad SAW. Mereka biasanya akan tanya saya, kenapa tak cukupkah dengan saya hanya beriman kepada Allah saja? Saya beritahu kepada mereka, yang memperkenalkan Allah itu Tuhan kepada kita ialah Nabi Muhammad. Kalau Nabi tak mengenalkan kita kepada Allah, kita hari ini pun tak tahu apa agama kita. Ya. Betul. Itu sebab mesti perkenalkan Allah dan perkenalkan Rasul. Dari sanalah baru mereka sanggup dengan rela hati mengikrarkan, mengucap dua kalimah syahadah. Ya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dia terima dua-dua. Baru dia jadi Islam. Begitu. Ya. Jadi banyak ya murid-murid yang baru datang, baru mesej saya pun nak jadi murid ustaz, nak belajar ni macam mana dakwah ni. Boleh sampai 1000 orang ni kan. Jadi keinginan tu memang ada. Ramai pagi tadi pun ada lagi yang mesej pada saya nak berguru, nak belajar, nak ikut. Perkara pertama yang saya kena betulkan dalam mindset mereka ini, ya, siapa-siapa nak belajar, nak belajar kaedah yang saya tunjukkan ini, bukan kaedah saya ini, saya belajar daripada guru saya, dan saya yakin ini juga cara yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi pertama sekali dalam fikiran kita, ya, jangan ada pergi, saya nak pergi Islamkan orang. Sebab apa? Ramai dah ya, saya tengok yang ikut, yang belajar, dia akhirnya bila tak dapat Islam orang, dia kecewa. Sebab itulah niat dia. Ikut Ustaz Fadli ni supaya aku dapat Islam ke orang. Tiba-tiba tak dapat. Sedangkan itu, Islamnya orang itu, dapat hidayah itu hak Allah. Bukan hak kita. Jadi kita mengapa berdakwah? Kerana perintah Allah.
Allah perintah dalam Al-Quran. Berapa banyak perintah supaya kita menyampaikan. Berapa banyak sejarah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap nabi dan rasul yang diceritakan dalam Quran, semua ditunjukkan bahawa mereka nak membawa manusia, perkenalkan manusia ni kepada Allah yang satu, Allah yang esa. Ya. Jadi daripada situ kita faham, berdakwah, perkenalkan Tuhan. Perkenalkan Allah itu sebagai Tuhan. Sampai manusia beriman. Sampai dia mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sehinggalah dia mengucap 2 kalimah syahadah dan menjadi Islam. Dia banyak step lagi tu ya. Baik. Saya sambung soalan tadi ya. Baik. Macam mana nak perkenal manusia kepada Allah? Mereka ni belum Islam. Mereka sudah ada pegangan sendiri. Ada akidah mereka sendiri. Ya. Ada yang sembah patung, ada yang berbagai-bagai selain daripada Allah. Menganggap itulah Tuhan mereka. Jadi tugas kita sebenarnya datang memperkenalkan. Dan saya, cara yang saya ajar pada murid-murid dan yang saya buat sendiri, saya tak pernah menyentuh hal agama mereka. Saya hanya bawa mereka kenal kepada Allah. Inilah Tuhan kita yang sebenar. Dan saya tidak pernah kata itu yang kamu sembah-sembah tu bukan Tuhan. Ya, saya tak pernah kutuk ini apa patung ke apa, saya tak pernah kutuk. Malah daripada 1004 orang yang memeluk Islam ni, ya, yang mana pernah berdepan dengan saya, mereka mesti faham bahawa saya pun tak pernah tanya apa agama kamu. Selalu kalau kita nak berdakwah mesti kita tanya dulu kan, agama apa, supaya senanglah kita nak berhujah dan sebagainya. Saya jarang sangatlah buat begitu. Jarang saya tahu. Ya, kalau saya tahu pun secara tak langsung lah, sebab kita tengok tanda-tanda di rumahnya ada apa-apalah ya, tanda-tanda agama dia tu, lambang-lambang agama, kita tahulah dia agama apa. Tapi sebenarnya apa saja agama selain daripada, apa saja ajaran selain daripada Islam, kita mesti yakin inna dina indallahil Islam. Ya, ad-din di sisi Allah tu hanya Islam. Ya. Jadi mesti kita bawa mereka kenal kepada Allah yang esa, Tuhan yang sebenar. Jadi bila datang yang benar, datang yang hak, hancurlah yang batil. Bila mereka mengenal Allah itulah Tuhan, sampai mereka dah mengucap syahadah, lepas mengucap syahadah baru mereka bagi tahu, Ustaz, dulu itulah dekat pokok itulah saya sembah dulu. Begitu. Ya, baru tahu itu agama kamu dulu ya. Ya, macam tu. Jadi gitulah ya. Jadi nak cerita pun agak macam pelik sikitlah. Jarang kita dengar. Kemudian baik, cara mendekati mereka ya. Bagaimana mendekati mereka? Saya ikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda berhijrah ke Madinah, baginda tiba saja di Madinah disambut oleh kaum Ansar waktu itu yang dah Islam lebih awal, yang didakwah oleh Sayyidina Mus'ab ibn Umair ya. Dan seorang lagi sahabat saya tak ingat namanya. Dah didakwah, jadi mereka ni menanti-nanti. Siapa Nabi Muhammad ni? Siapa Nabi akhir zaman? Bila Rasulullah SAW sampai saja ke Madinah, dikerumuni oleh, disambut oleh orang-orang waktu itu ya, dengan Tala al-Badru alaina tu yang biasa kita dengar. Waktu itu, ucapan pertama baginda Rasulullah SAW, ucapan pertamanya, ya ayuhan nas, afsyus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Wa'timu ta'am, berilah makan. Wasilul arham, hubungkan kasih sayang. Wasallu bil lail wan nasun niyam, semayanglah di waktu malam ketika manusia lain terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi bila saya amati perkara ini,
Mungkin kita kalau dengar ini hadis fadilat lah ya. Fadilat bagi salam, fadilat bagi makan, fadilat silaturahim, fadilat sembahyang malam. Ya. Tapi saya memandang bila Rasulullah SAW menyebut perkara ini, sebaik saja melangkah ke Madinah bertemu dengan para sahabat Ansar waktu itu. Ini seruan ataupun yang kita boleh panggil sebagai ucap tama. Mesti ini satu ucapan yang paling penting dalam Islam ini. Ataupun ini satu kerangka perjuangan Islam untuk masa yang akan datang. Saya dapat menangkap maksudnya begitu. Dan itulah yang kita ulang-ulang buat, baik di pedalaman, baik di bandar, baik di luar negara macam Jepun sekalipun, itulah yang kita buat. Ya, kalau tengok video tadi ada gambar-gambar di luar negara, di Jepun apa ya. Yang kita buat afsus salam. Ya. Sebar salam. Memanglah tak boleh di Jepun nak cakap Assalamualaikum macam mana ya. Mereka belum Islam. Ya. Jadi tukarlah ucapan-ucapan yang selamat, yang baik. Selamat pagi. Selamat pagi mereka tak faham lah. Ohayo gozaimasu. Okey. Dia faham lah kan. Kena tahulah sepatah dua cakap bahasa orang kan. Pergi tempat mereka kena tahu. Macam tempat yang saya pergi di Persiangan itu, mereka ni kaum Murut ya. Kalau selamat pagi bahasa Murut, kan sayan rasuswab. Selamat pagi. Jadi ucapan-ucapan itu menggembirakan mereka, ya, mendekatkan kita dengan mereka. Kemudian waktu mut'am, berilah makan. Sebab itu setiap kali ke mana saja pergi kita akan bawa makanan. Lebih lagi lah musim PKP ni mereka setengah tu tak dibenarkan nak merentas daerah pun tak boleh. Ya, dululah dalam PKP pertama, kedua, ketiga dulu kita minta izin daripada polis pergi hantar makanan pada mereka. Tanpa mengira mereka ni Islam ke belum Islam, kenal ke tak kenal, semua kita bagi. Ya. Jadi perkara-perkara itu kita buat. Waktu muta'am Nabi pesan berilah makan. Wasilul arham, hubungkan kasih sayang. Dah jumpa mereka, pandailah kenalah menghubungkan silaturahim itu dengan mereka. Sekalipun mereka belum Islam lagi. Sebab mereka ni hamba Allah. Dan mereka ni bakal saudara kita. Bakal saudara kita. Ya. Kalau macam orang yang belum kahwin, dia punya bakal tu panggil apa? Tunang. Ya. Macam itulah. Jagalah dia. Sampailah dia masuk Islam. Ya. Begitu. Kita bukan nak bermusuh dengan orang, kita nak musuh-musuh menjadi saudara kita, menjadi sahabat. Itu yang Nabi ajar. Kemudian setelah kita buat 3 perkara di waktu siang, kita bagi salam, kita bagi makan, kita eratkan silaturahim, kasih sayang. Malam-malam ini yang paling berat sebenarnya, ya. Bulan Ramadan mudah sikit, bulan-bulan lain payah. Bangun malam. Nak jadi pendakwah ni bangun malam tu kira dah jatuh wajib sebenarnya. Ya. Sebab kita nak bawa manusia kepada Allah, diri kita tu sendiri kena kuat dengan Tuhan. Kena kuat dengan Allah. Ya. Kalau kita tak kuat macam mana kita nak tarik orang? Ya. Boleh, pernah kita tengok kereta kancil tarik steamroll. Boleh? Boleh kan? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi kita yang kena jadi steamroll tu ataupun jadi 4 wheel baru boleh tarik kereta lain. Gitu. Jadi sembahyang malam menguatkan hubungan dengan Allah. Dan Nabi kata wasallu billail, dan kamu sembahyanglah di waktu malam, wan nasun niyam, di waktu manusia lain sedang tidur. Nabi bagi syarat, bangun malam di waktu manusia lain sedang tidur, maksudnya jangan cerita kat orang. Jangan update kat Facebook salam tahajud. Kawan tengok 3 hours ago. Pukul 3 pagi ni. Ya. Itu batal. Sembahyang malam, dekatkan diri pada Allah, merintih, merayu, mohon kepada Allah semua orang-orang yang kita jumpa siang tadi tu,
yang kita santuni mereka itu siang tadi, kita doakan nama mereka, ya, supaya mereka dapat hidayah Allah. Itulah yang kita buat. Dan akhir sekali, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat, masuk surga tanpa hisap. Ya, tak ada roadblock lagi waktu itu. Terus, ya, melintas siratal mustaqim itu sepantas kilat, terus masuk ke dalam syurga. Jadi Nabi janji buat 4 perkara, macam nampak mudah saja. Tadkhul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Setelah kita buat 4 perkara ini, saudara kita itu masuk Islam. Ya. Dia dapat hidayah. Syurga itulah hadiah yang Allah nak bagi pada kita. Mudah-mudahanlah, ya. Bukan confirm pun semua itu dengan rahmat Allah, tapi kita mesti buat kerja untuk mendapat rahmat Allah. Yang penting buat dulu Ustaz kan. Buat dulu. Ya, buat, mesti buat. Ya, Allah sebut berbuat, fakulit malu dalam surah At-Taubah ayat 105 kan. Allah kata berbuat. Allah tak suruh fakulit lamu, ambil tahu je lah, tak ada. Allah suruh fakulit malu, berbuat. Wasyarallahu amalakum, Allah akan menilai amal kamu, dan Rasul juga akan menilai perbuatan kamu, dan begitu juga orang-orang mukmin akan ikut kamu. Ya, yang penting buat, ya. Ya. Betul. Dia sibuk nak hasil tapi tak ada usaha Ustaz. Buat tak nak. Ya. Kena buat, ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kena berbuat, ya. Berbuat tapi bukan perbuatan kita memberi bekas. Dah buat, serah pada Allah. Dah buat, serah pada Allah. Buat lagi, serah pada Allah. Begitu. Jadi bila berhasil, ada orang masuk Islam, ada orang ikut dengan baik dan sebagainya, ada kejayaan-kejayaan, itu bukan kejayaan kita, itu milik Allah. Bukan milik kita. Kita hamba, kita tak ada apa. Ya. Gitulah. Sebab tu bila dah dakwah seorang, dah dapat seorang, ya, serah pada Allah. Zero balik. Dah dapat 1000, serah pada Allah. Zero lah balik. Kalau tidak dapat 1000, okeylah, cukup lah tu. Cukup ke 1000? Tak cukup. Ya. Penduduk dunia ni bilion. 1000 nisbah dengan bilion berapa? Ya. Habuk pun tak ada. Jadi jangan pandang jangan pandang amal kita besar. Kita tak ada apa-apa. Ya. Okey, so penonton semua, adakah masih bersama dengan kami lagi? Tu Ustaz, tanta ada orang ni tidur kan. Kita ada orang buat. Siapa yang masih bersama dengan kami lagi, sila komen I. Siapa yang masih bersama dengan kami lagi, sila komen I. Kita tengok. Okey, sebelum kita nak teruskan kepada soalan seterusnya, okey, dengar perkongsian yang seterusnya daripada Ustaz, insya-Allah, sila komen I. Okay, Ustaz, pengalaman Ustaz sangat lama. Tadi saya dengar 10 tahun untuk tahun ni, betul? Tahun yang ke-10 ke macam mana? 2000 tahun yang ke-10, ya. Tahun ke-10 Ustaz. Okey. So mungkin banyak pengalaman ataupun yang Ustaz hadapi lah, ranjau-ranjau dia kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apakah ranjau-ranjau yang Ustaz hadapi sepanjang tempoh Ustaz berdakwah ni, insya-Allah. Ya. Berjuang ni kan menempah susah. Selalu kita dengar kan, berjuang menempah susah. Kalau tak nak susah, duduk rumah, tak payah berjuang. Jadi menempah susah itu, barang, kalau kita dapat susah itu bukan susah pada kita, itu barang yang kita tempah. Ya, macam Ustaz Awis lah nak raya, ya, walaupun dalam PKP pun, sebelum PKP lu dah tempah baju raya kan. Jadi tukang jahit bagi tahu, Ustaz dah siap baju ni, suka ke tak suka? Sukalah, seronok lah kan, sebab dapat barang ditempah. Jadi begitulah, berjuang menempah susah, bila dapat susah kena seronok. Ya, kena sukalah, sebab kena yakin, ya, kita berjuang. Kalau kita berjuang menempuh jalan Nabi, apa yang Nabi tempuh kita kena tempuh. Apa yang Nabi rasa kita kena rasa. Faham ya?
Apa yang Nabi, saya ulang ya, apa yang Nabi tempuh, kita kena tempuh lah. Sebab kita ikut jalan Nabi. Macam dari KL nak pergi Singapura, kena tempuh Seremban, kena tempuh apa lagi, Air Keroh, kena tempuh lah semua. Ya. Kalau ada roadblock pun kena tempuh lah. Rentas negeri kena tempuh lah kan. Nak pergi Singapura tu, ada immigration, ada custom sebagainya, kena tempuh lah. Gitu. Jadi nak menempuh jalan Nabi, Nabi nak bawa kita selamat dunia dan selamat di akhirat, kenalah menempuh jalan sama macam mana Nabi tempuh. Jadi apa yang Nabi tempuh, kita kena tempuh. Apa yang Nabi rasa dalam perjalanan itu, kita juga kena rasa. Jadi ready. benda tu kena ready, kena sedia. Ya. Itu yang kata persediaan mental dan fizikal. Sebenarnya bukan mental fizikal. Yang berat sekali persediaan jiwa. Sanggup atau tidak kita menerima cabaran-cabaran itu. Dan cabaran itu pasti. Dan kita tidak tahu bagaimana atau bila cabaran itu akan datang pada kita. Tapi dengan penuh yakin, kalau kita diuji dalam perjuangan, itu tanda Allah kasih sayang pada kita. Ya. Jadi nak cerita satu persatu, ujian-ujian cerita sampai subuh besok pun tak habis lagi, 10 tahun je cerita. Betul. Iyalah. Macam tergamam Ustaz sebenarnya, macam aduh wow. Susah sangat berat kalau tengok kisah Rasulullah sendiri pun macam-macam yang ujian bagi kita hadapi kan. Itulah. Sama jugalah macam kita pun. Tapi mungkin berbeza. Ya. Tapi nak kata susahnya tu sama Ustaz. Betul Ustaz kan? Ya. Okay Ustaz, so soalan saya pun Ustaz dah terjawab dah sebenarnya. Saya ada nak tanya satu lagi soalan tapi Ustaz dah jawab dah persediaan tadi tu. Okay Ustaz, so saya terakhir yang sekali lah mungkin. Okay, tadi kita dah sembang kepada saudara-saudara baru. So kita nak mungkin ada nasihat dari Ustaz sendirilah untuk diri kami sendiri yang sedang menonton, saya sendiri, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ni kan, penonton-penonton sedang menonton yang dah memang Islam. So apakah nasihat atau saranan Ustaz untuk kami ni jalani kehidupan Islam yang sebenar insya-Allah? Malu saya nak bagi nasihat. Tapi ya, salah satu hak mukmin itu kalau diminta nasihat mesti bagi nasihat. Ya. Itu ada 6 kan, ada 6 hak orang mukmin tu, orang beriman tu. Salah satunya kalau diminta beri nasihat, wajib bagi nasihat. Cuma kita ini hamba Allah. Ya, kita hamba Allah. Kita mesti berperanan sebagai hamba Allah. Dan kita juga khalifah Allah. Di samping kita hamba, Allah juga memberi satu title, satu tanggungjawab, jawatan kepada kita atas muka bumi ini sebagai khalifah. Artinya mentadbir alam Tuhan ini dengan perintah-perintah atau dengan hukum-hakam Allah. Jadi kalau kita faham tanggungjawab kita sebagai hamba, bertindaklah sebagai hamba. Usahakan diri kita jadi seorang yang benar-benar hamba Allah. Sampai lahir rasa kehambaan dalam diri. Rasa hamba tu macam mana? Rasa bahawa kita ini hamba yang kerdil. Kita bukan tuan, kita bukan Tuhan. Jadi kita tak boleh sombong. Ya, kita sentiasa mengharap kepada Allah. Kita rasa kita ni hina, kita ni berdosa, sentiasa minta ampun dengan Allah. Kita rasa kita ni kerdil, kita tak ada kuasa. Kita sentiasa bernaung di bawah kekuasaan Allah. Jadi kalau segala perkara-perkara itu ada, kita usahakan dalam diri kita, insya-Allah kita boleh, ya, kita akan menjadi seorang hamba Allah yang baik. Kemudian melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah. Segala-gala hak Allah mesti kita dahulukan, mesti kita perjuangkan. Itu tugas sebagai khalifah sepatutnya. Ya. Apa-apa nak buat mesti tengok apa Tuhan kata, jangan peduli apa orang kata. Mesti utamakan hak Allah, ya, bukan hak kita. Kita hanya hamba yang melaksanakan perintah. Gitu. Jadi kalau perkara ini dapat dibuat, barulah
makmur dunia ini dengan manusia yang tunduk dan patuh dengan perintah Allah, dan dia juga mengajak manusia lain sama-sama tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah. Barulah Islam dunia ni. Ya. Boleh jalan dengan lancar je kan. Baru jadi Islam yang Ya, ya. sebenar. Jadi Ya. tuan-tuan semua nampak. Jangan kita jadi Tuhan. Tu ramai yang buat ni. Saya Allah. sibuk nak jadi, orang tu nak belagak kan, dapat sesuatu dia seolah-olah macam dia lah hasil daripada dia usaha dia atas dia sendiri. Ya. Dia buat je yang bagi tak Allah kan. Tu Ya, ya. ramai bersikap macam tu. Ramai yang belagak dengan apa yang dia ada kan, ataupun menghardik dengan orang yang tak macam dia kan, yang miskin ke contohnya kan. Ya, ya. Golongan macam tu lagi kita kena menolong. Ya, Dia ya. ramai. Okay Ustaz, mungkin ada apa lagi yang terakhir last? Sebelum kita Last. yang terakhir sekali. Sedikit kata ataupun kongsian sedikit. Selamat Hari Raya lah last kali. Nampak Raya lambat lagi, masih dalam Ramadan. Ya, kita masih dalam Ramadan, masih ada 4-5 hari lagi Ramadan kita ini. Gunalah kesempatan yang ada. Sebab kita tak tahu Ramadan akan datang kita masih sempat atau tidak. Ya, hari raya pun kita tak tahu kita sempat atau tidak. Ya, lebih lagi hari raya tahun ini kita banyak raya di rumah. Raya PKP. Ya. Sebenarnya kena faham benar-benar hakikat hari raya. Ya. Sebab tu orang-orang soleh zaman dahulu setengah tu lepas saja semayang sunat hari raya balik ke rumah, masuk bilik, tutup pintu, menangis duduk dalam tu. Kenapa? Orang pun heran, batuk raya ni hari bergembira, duduk dengar lagu raya hari gembira kan. Dia berduka cita pada hari raya sebab apa? Dia rasa bahawa dia tak layak berhari raya padahal orang soleh. Ya. Dia tak layak berhari raya. Pasal apa tak layak? Pasal sepanjang Ramadan dia gagal. Sedangkan tujuan Ramadan tu nak didik, nak overhaul jiwa kita ni jadi jiwa takwa. Tapi dah sampai penghujung Ramadan tak dapat juga takwa. Tak jadi juga orang soleh. Ya. Tak jadi juga orang yang suka minta ampun pada Allah. Tak jadi hamba Allah yang baik. Rasa tu kena ada. Tak boleh habis Ramadan, okey dah, puasa aku dah okey. Okay, ada masalah teknikal sedikit, mungkin ada masalah lain. Okay, so kepada yang anda semua, kepada anda yang sedang menonton, okay, adakah perkongsian daripada Ustaz Muhammad Fadli tadi adakah jelas? Adakah betul-betul jelas, betul-betul anda faham? Okay, siapa rasa seronok dengar perkongsian daripada Ustaz tadi? Sila komen seronok, saya nak tahu. Okay, ke saya seorang je yang seronok? Okay, ke Ustaz Zul dia, saya Ustaz Zul dia ni sedang handle teknikal. Saya dapat itu juga ada di sebelah tabir kan. Takkanlah yang dia ada harapan je. Ke saya Ustaz Zul dia rasa seronok dengan perkongsian? Okay, ke anda semua tak seronok? Siapa rasa seronok? Sila komen seronok. Thank you. Kepada Puan Nani Yaakob, seronok, memang sangat-sangat seronok perkongsian. Okay, membuatkan kita rasa macam uish, betapa kerdilnya aku kan. Macam tadi Ustaz ada berkongsi jedah Islam kan sahabat baru kita dah lebih 1004 orang, malah tadi masuk yang keempat, 1000 yang keempat. Okay, itu pun beliau kata apalah sangat kan nak dibandingkan dengan bilangan orang yang ada dalam dunia ni. Okay, yang dah 1000 orang tu, kita yang tak ada apa-apa ni, yang tak pernah mengislamkan orang ni. Okay, mungkinlah, yelah betul lah bukan kepakaran kita, tapi tak ada masalah untuk kita belajar benda tu. So yang penting nasihat Ustaz tadi, mental, fizikal kita kena kuat. Macam mana yang Rasulullah hadapi, itulah yang kita akan hadapi juga. Kena ready untuk tu. Okay, right, so minta maaf mungkin sebab ada masalah teknikal sedikit daripada Ustaz. Okay, so kepada Ustaz, jika tengah menonton saya, okay, mungkin tengah menonton saya, terima kasih untuk Ustaz Muhammad Fadli kerana sudi luangkan masa pada pagi ini, sudi berkongsi dengan kami semua kan, perjalanan Ustaz dalam berdakwah. Okay,
ranjau-ranjau yang Ustaz hadapi insya-Allah. So terima kasih kepada Ustaz sangat. Okey, mungkin Ustaz sedang menonton. Terima kasih untuk saya, wakil saya daripada Hati Murni dan juga wakil saya daripada penonton-penonton. So mungkin penonton-penonton pun dah dengar perkongsian, sila ucap terima kasih. Takkan saya je kan. Mungkin anda tak boleh nak bercakap tapi anda boleh ada kuasa komen. Anda boleh komen apa yang anda nak. Sila komen, cakap terima kasih kepada Ustaz kerana berkongsi. Okey. Okay, thank you. Saya ramai yang komen seronok. Saya nampak Aisyah Zahriman, Hafiz Azizi, Puan Nurul Hidayu, Nas Arif, Alhamdulillah, Rofana Salim, Haji Osman, terima kasih. Okey, Nurfana Ambian, terima kasih. Ustazah Siti Khadijah. Okey, Alhamdulillah. Kepada Puan Umar Abdullah, thank you. Kepada Vitorus Makan Malam. Okey. Bunga Cinta Lestari. Saya baru masuk tapi dengar sekejap, sungguh bermanfaat, insya-Allah tengok sampai habis nanti. Okay, insya-Allah saya minta maaf sangat sampai di sini saja untuk perkongsian daripada Ustaz. Okey, sekarang ada sedikit masalah. Okey. So kepada anda sila ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana berkongsi pengalaman, berkongsi cara untuk kita macam mana kita nak hadapi benda tu. Okey. So saya wakil daripada Hati Murni untuk ucapkan terima kasih dan mereka pun Ustaz, mungkin Ustaz sedang menonton, mereka pun sedang menonton. Tu Ustaz ada komen tu, maaf ganggu internet. Okay, tak apa Ustaz. Ustaz ada komen tu. Okay, tak apa Ustaz, kami faham. Tak apa, itu pun dah cukup dah Ustaz berkongsi tadi. Terima kasih Ustaz Muhammad Fadli. Terima kasih sangat. Mungkin ada masa lagi lebih lepas ni kita akan jemput sekali lagi Ustaz untuk berkongsi kepada kami, insya-Allah. Okay, so cukup sekadar itu saja untuk pagi ini. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton live ataupun siaran langsung daripada kami Hati Murni. Okey, untuk pengetahuan anda sedang menonton di page Hati Murni Okey, di page Hati Murni. So terima kasih sangat. Okey, kepada anda yang sedang menonton yang belum tekan like, sila tekan like. Yang belum share kan, sila tekan share. Okey. Silakan. Okey. Mungkin boleh tag rakan-rakan anda. Mungkin sebab kita rakaman ni kita akan biarkan di page. So mungkin boleh tengok balik lepas ni kan, nak ajak kawan-kawan ke keluarga nak tengok balik pun tak ada masalah. Just tag je rakan-rakan di ruangan komen. Okay, so itu saja daripada saya. Dan terakhir ni saya nak minta anda semua untuk kongsikan, sharekan 3 learning point. Sila sharekan 3 learning point di ruangan komen. Selepas saya habis. Sekarang pun boleh. Start pada sekarang lah. Sila tuliskan ruangan komen. Apakah 3 learning point yang anda dapat daripada hasil perkongsian daripada Ustaz Muhammad Fadli Yusof ini. So cukup sekadar itu saja pada saya. Terima kasih sangat untuk anda kerana committed sangat-sangat untuk mendengar perkongsian daripada Ustaz Muhammad Fadli. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jalan syahadah, jalan mujahadah, bantuan sunnah untuk menuju Allah. Jalan yang sunyi, jalan yang sepi, jalan untuk kita kembali. Islam dan iman, itulah tujuan. Kabarkan berita ke seluruh alam, akhlak yang mulia, cerminan syiarnya. Selamat kita selamanya. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah untuk menuju Allah. Jalan syahadah, jalan mujahadah,
serulah. Maknanya ini ayat perintah. Allah perintahkan kita menyeru manusia. Kepada siapa? Ila sabili rabbika, kepada Tuhan, kepada jalan Allah. Jadi perintah membawa manusia, perintah berdakwah ini, perintah mengajak, menyeru, sudah lama Allah perintahkan kepada kita, cuma kita ada yang buat, ada yang tidak buat. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah untuk menuju Allah. Jalan yang sunyi, jalan yang sepi, jalan untuk kita kembali. Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan yang ni, silaturahim ataupun tali kasih sayang. Solatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, nescaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah untuk menuju Allah. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan sunnah menuju Allah. Perintah ini bukan hanya perintah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini perintah kepada semua orang yang pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.